Okey. Alright, ini kita punya latihan yang saya beri hari tu dan semua orang dah pun complete dah. Alright. Ada 3 soalan. Soalan kedua dan ketiga ni sebenarnya quite straightforward, tapi nombor 1 ni dia ada sedikit komplikasi sikit. Saya nak dengar pendapat semua orang. Tolong turn on semua mikrofon sekejap ya. Saya nak dengar pendapat tentang soalan 1 ni. Ada tak apa-apa kekeliruan bila nak menjawab soalan nombor 1 ni? Saya nak faham sedikit. Saya rasa saya tak ada je. Tak ada apa-apa. Yang lain pun tak ada apa-apa kekeliruan masa buat ni. Okey, saya nak cerita sikit lah di mana kekeliruannya. Soalan yang satu ni sebenarnya sangat-sangat confusing ya, sebab soalan dia boleh diinterpret macam-macam cara. Itu dia masalah dia. Dan saya tengok semua orang jawab cara macam ni lah. Nak lukis gambar rajah pokok tu, dia kipaskan, so dia boleh jadi, saya guna ni lah, dia boleh jadi hidup, switch tu hidup ataupun mati. Saya guna H dengan M. Kadang-kadang orang buat macam ni. Katakanlah O sebagai on. On. O tanda. O prime sebagainya off lah maksudnya. Ataupun the opposite of on. Begitulah. Tapi saya guna hidup dengan M lah. H dengan M. Alright. Okay. Kemudian korang guna di sini sebagai 1/3 kebarangkalian dan sini 2/3. Okay. Kebarangkalian ni tidak diberi pun dalam soalan ni. Jadi tolong bagikan saya dari mana dapat 1/3. Semua orang bagi 1/3 dalam soalan ni. Boleh bagi input kat saya tak? Sebab ada 3 switch. Sebab ada 3 switch. So kita nak pilih satu switch, dia kebarangkalian 1/3. Ya, tepat sekali lah kalau untuk situasi itulah. Okey. Sebenarnya kalau ikut skema jawapan buku pun macam tu juga jawapan dia. Dan akhirnya dia dapat jawapan yang paling saya tak sangka sekali lah. Kalau kita teruskan branching out. Alhamdulillah. 3 kali kan. H, M, H, M, H, M, H, M. Dia 1/3, ini 1/3. Dia jadi P, H, H, H. Dia jadi 1/27. Sinilah 2/3. 2/3. Yang lain saya tak mau tengok lagi. P, M, M, M. Dapat 8/27. Begitulah. Semua orang pun jawapan macam ni juga. Soalan belakang skema jawapan buku pun macam tu saja. Okey. Soalan ini dia memerlukan banyak daya, kena kuat daya berfikir. Kena kuat daya berfikir. Saya beritahu siap-siap lah. Sebab banyak soalannya taburan kebarangkalian, pilih atur dan gabungan. Semuanya memerlukan daya berfikir yang agak tinggi lah. Kita apa tu? HOTS lah. Higher order thinking skill. Dalam bahasa Melayu ada apa? Kebolehan berfikir aras tinggi. Kemahiran kebolehan aras tinggi. Okay, good. Okay, cuba tengok 2 nombor ni saja. Yang lain tu saya tak mau tulis. Saya nak cuba korang fikir sekejap. 2 nombor ni. Dia mengatakan kebarangkalian untuk semua switch tu hidup adalah 1/27 dan kebarangkalian untuk semua ketiga-tiga switch tu mati adalah 8/27. Ada tak korang fikir pelik sedikit? Ada tak korang fikir sedikit pelik di sini? Saya nak tanya sikit. Tolong bagi input. Pelik macam mana cikgu? Saya tak dengar suara perlahan. Apa dia? Pelik macam mana cikgu? Sebab kebarangkalian untuk semua switch tu tak hidup ada 8 kali lebih tinggi. Ini 8 kat sini. Itu 1/7. Ini 8/7. Maknanya kebarangkalian untuk semua switch tu mati adalah 8 kali lebih tinggi dari kebarangkalian untuk switch tu mati. Untuk switch tu hidup. Ada bilangan switch sama je. Bilangan switch? Sama je. Tapi kebarangkalian dia lebih tinggi. Ada tak rasa pelik tak tu? Ada rasa macam
Mesti laru sikit. Okey, sebab tu soalan macam ni dia kena banyak fikir. Sebenarnya saya jawapan lain daripada semua yang korang jawab. Lain juga daripada jawapan skema buku. Jawapan skema buku exactly like korang yang jawab. Exactly. Okay. Dan dalam saya nak prepare bahan mengajar ni, saya pergi refer lagi YouTube channel untuk yang YouTuber yang buat soalan ini. Saya jumpa 3 tempat kan. Kesemuanya menjawab dengan cara buku teks tu menjawab. Jadi saya pun fikir jugalah, saya yang silap ke ataupun dia orang yang silap. Jadi saya tanya soalan banyak-banyak tempat. Saya tanya dengan kawan saya yang juga maths tutor. Alhamdulillah, maths tutor ni dapat jawapan sama macam saya. Saya tanya dengan satu grup WhatsApp internationalnya. Dalam tu ada ramai lecturer, tutor dan student daripada Afrika, daripada Pakistan, India, daripada Europe, ramai kat situ. Saya tanya kan, ada ramai yang dapat jawapan dengan saya, ada juga yang seorang dua yang dapat jawapan macam dalam buku. Jadi soalan ni sangat-sangat mengelirukan. Tapi yang paling persoalan yang saya raise kat sini, kenapa kebarangkalian untuk switch ini mati 8 kali lebih tinggi daripada yang hidup? Di sini tak logik. Okay, tak logik. Macam mana boleh kebarangkalian semua mati 8 kali lebih tinggi? Kalaulah switch ni at random boleh jadi on atau off, sepatutnya kesemua pun kesudahannya mempunyai kebarangkalian yang sama. Kesemuanya sepatutnya sama. Yang ini sama dan sama. Sepatutnya kita akan dapat jawapan apa dia? Sepatutnya kita dapat jawapan 1/8 untuk kesemuanya. Ini semua 1/8. Kalau ikut logik, sepatutnya 1/8 kesemuanya. Okey? Dan cara saya berfikir ni lain sangat daripada cara orang lain berfikir. Saya pun tak pasti, tapi saya yakin sangat cara saya berfikir ni yang betul. Yang lain tu somehow saya rasa aplikasi kebarangkalian 1/3 tu tidak kena pada tempatnya. Okey. Mungkin saya raise this up akan mengelirukan korang lagi. Tapi saya sebenarnya nak cuba minta semua orang berfikir. Dan saya pernah nasihatkan dulu, never be afraid to challenge authority. Never be afraid to challenge. Allahu Akbar. Sekejap. The authority. Authority ni maksudnya orang yang lebih berpengetahuan lah. Orang yang lebih knowledgeable. Contohnya, saya cabar korang berempat semua untuk challenge me. Untuk cabar saya. Kalau saya buat silap dan korang yakin korang yang betul, cabar saya. I really like that. Okay? Sebab itu akan membentuk daya berfikir korang, daya komunikasi, korang punya kebolehan berkomunikasi akan lebih improve. Dan keyakinan diri juga akan lebih improve. So kalau korang rasa ada satu benda tu korang rasa betul sangat, tapi kenapa Cikgu Fikri ni kata macam tu? Jadi betulkan saya. Okay? Never be afraid to challenge authority. I'm really like it. I really like it. Sebab saya sendiri pernah buat dulu dengan cikgu saya. I really like it. Sebab saya yakin dengan jawapan saya challenge dia. Okay? So, saya galakkan untuk semua orang pun macam tu juga. Never be afraid to challenge the authority. Macam saya sekarang ni, saya punya jawapan tak sama. Jawapan saya tak sama sebab apa? Saya ambil kebarangkalian bukan 1/3. Saya ambil kebarangkalian 1/2. Sebab apa? Sebab setiap switch itu mempunyai 50 kesudahan, sama ada dia on atau off. Semuanya 1/2. Apabila saya siapkan semuanya, dia akan jadi 1/8 kesemuanya. Jadi di sinilah perbezaannya cara berfikir. Okay? Sebenarnya nak kata 1/3 tu betul untuk satu keadaan saja. Dia bila kita kata kita nak turn on satu switch daripada 3. Jadi betul lah. Kita katakan kebarangkalian untuk untuk turn on satu particular switch
daripada 3, itu adalah 1/3 dia punya kebarangkalian. Jadi cara berfikir itu betul. Okey. Tetapi dalam soalan ni, saya lebih incline mengatakan kebarangkalian untuk setiap individu switch boleh jadi on atau off adalah 50-50. 50% mungkin dia on, 50% mungkin dia off. Dari situlah saya kembangkan saya punya gambar rajah pokok tu. Jadi boleh faham tak apa yang saya cakapkan ni? So dia antara DJ 1/2 sebab dia antara on dengan off je. Ya, betul. Faham je. Okey. Kemungkinan saya salah tu, saya rasa ada kemungkinan saya salah, tapi saya rasa 90% saya betul. 10% tu ada rasa ragu-ragu. Sekiranya saya tak memahami soalan ni dengan betul-betul. Tapi saya dah tengok soalan banyak kali, saya rasa tak mungkin saya salah. Tak mungkin saya salah. Jadi, kita kena ambil kebarangkalian satu switch itu untuk on atau off adalah 1/2. Okey? Bukannya kebarangkalian untuk memetik satu switch daripada 3. Itu adalah situasi yang lain. Bukan situasi dalam soalan nombor 1 ini. Okey? Jadi, pada saya, kita kena kata kebarangkalian setiap individu switch itu untuk on atau off adalah 50-50. Ataupun 1/2. Jadi di situlah jadinya sedikit kekeliruan. Dan saya berdebat juga dengan YouTuber yang lain tu. Okey, diorang pun dah jadi keliru dah sekarang ni. Ada yang setuju dengan saya, ada yang tak setuju. Ada yang setuju kemudian dia tarik balik kata, mungkin tak betul kot encik. Mungkin cara ni betul kot. Jadi semua dah jadi keliru. Jadi dalam soalan-soalan dua topik ni, pilih atur gabungan, taburan kebarangkalian, ada banyak kekeliruan yang boleh berlaku. Sebab itulah saya galakkan korang untuk buat latihan sebanyak mungkin untuk membiasakan diri dengan semua kekeliruan yang ada ni. Okay? Even untuk orang yang dah season mengajar pun masih keliru lagi dengan topik ni. Masih keliru lagi dengan cara menyelesaikan masalah ni. Apabila saya tanya balik, kenapa kebarangkalian untuk switch mati semua 8 kali lebih tinggi daripada yang hidup? Tak ada siapa boleh jawab. Tak mungkin sebenarnya. Okay? Sepatutnya kebarangkalian untuk semua kombinasi yang ada ni, sepatutnya adalah sama semuanya. Sekata dia kebarangkalian. Kalau kita masuk Dewan Mini, ni sebut tentang Dewan Mini. Kita masuk, okay? Setiap switch ni boleh jadi mati, boleh jadi hidup. Tidak kira. Okay? Tidak kira, boleh jadi hidup, boleh jadi mati. Jadi kesemuanya kebarangkalian tu sepatutnya sekata. Tidak boleh berubah. Okay? Boleh faham tak dia punya kekeliruan je di mana tu? Boleh faham cikgu? Boleh cikgu. Okay. Cikgu. Ya. Tapi kalau kan yang cikgu kata kebarangkalian 1/2 tu kan? Ya. Yang kalau 1/2 tu bukan macam kalau situasi kita nak on atau off switch tu je ke? Kalau yang macam ni dia cakap macam berbanyak switch yang kita hidupkan serentak lah, dia macam tu lebih kurang. Ya, sebab itu yang saya faham tu, dia punya argument dengan YouTuber yang lain. Macam itulah dia punya argumentnya. Alright lah. It's okay for you to think that way. It's okay. Yang saya risaunya sekarang ni kan, sekiranya soalan macam ni keluar dalam exam kan, dia akan jadi satu masalah yang sangat besar lah. So hopefully soalan macam ni tak keluar. Memang betul yang apa yang dia katakan tadi tu. Kalau kita kata kita nak hidupkan satu switch daripada 3. Memang betul sangat kebarangkalian dia adalah 1/3. Okay? That line of thinking is correct. Okay? That line of thinking itu betul. Hanya dia tidak tepat untuk situasi ini. Okay? Sebab dalam soalan ni boleh tak kata apa, kata petik satu switch sahaja. Kadang-kadang ada orang petik sekali 3, sekali 2. Macam saya buat macam tu juga. Saya nak turn on lampu dengan kipas angin, saya turn 2 sekali. Pak. Ataupun kita dah masuk dalam dewan, ada 3 switch, saya tekan 3 sekali on one go. Pak. Semua sekali, terus hidup. Jadi aktiviti tu bukannya aktiviti mengatakan tekan 1 daripada 3. Dia kata hanya mewakili bilangan switch yang dihidupkan dalam satu masa. Okay? Dalam satu masa tu, kombinasi switch ni boleh jadi semua, salah satu daripada 8 kesudahan tu. Dalam satu masa, kombinasi tu 8. Kesudahan tu ada 8. Dalam satu masa, dia boleh jadi di antara salah satu daripada 8 kesudahan tu.
Jadi di situlah datangnya kekeliruan tu. Apa maksud sebenar soalan ni? Kita tak faham. Okey. Saya berat mengatakan sebenarnya 1/8 semuanya. Sekiranya ada di antara kamu rasa 1/3 1/3 kebarangkalian tu betul, dan silakan. You can be different with me. It's okay. It's okay. Okay? Tidak mengapa. Okay tak? Saya hanya harapkan soalan macam ni tak kalau naik exam lah. Kita tak jenuh teruk nanti. Nanti insya-Allah kita akan jumpa soalan yang sebegini lebih kurang, yang melibatkan 3 objek. Nanti kita akan discuss semula. So, yang ini saya bubuh star lah sekejap. Nanti kita revisit. InsyaAllah kita revisit kalau kita jumpa satu soalan yang lebih kurang serupa. Yang lebih kurang serupa dengan soalan ini. Kita akan revisit semula. Hopefully kita boleh merungkaikan kekeliruan yang mana yang ada tu. Okay, ada apa-apa lagi tak? Ada soalan lagi tak? Ada concern lagi tak? Tak ada cikgu. Tak ada cikgu. Okay, so very good korang dah cuba. Dan very good juga korang cabar saya. Very good. Okay. Jadi kita bergerak dari sini lah. So in the end, di antara 4 orang ni mungkin ada yang ikut dengan saya, mungkin tidak ikut dengan saya. Tidak ada masalah, tak mengapa. Okay. Tidak ada masalah. Dan I'm perfectly okay with that. Alright, kita continue. Nombor 2, korang dah jawab dan semuanya pun betul. So hopefully korang semua betul lah. Macam ni dia kata 30% kereta dibeli oleh sebahagian rakyat Malaysia berwarna putih. Jika 2 orang pembeli memilih secara rawak, X. X memiliki bilangan pembeli kereta putih, nyatakan X. Yang ini dia bagi tahu 38%. Kita tak kata nak pilih salah seorang daripada 2 orang ni jadi 1/2. Kita guna percentage kereta untuk dipilih yang warna putih tu sebagai 38%. Ini mungkin agak serupa dengan soalan pertama, tapi mungkin juga tidak. Nombor 3 pun korang dah buat semua dah. So should be okay. Yang ni lebih jelas. Duit shilling dilambungkan, sebanyak 3 kali. So apa orang kata tu? Kebarangkalian untuk dia dapat gambar atau nombor adalah 50-50. Walaupun duit shilling tu ada dilambung sebanyak 3 kali. Okay? Dia tak kata 3 shilling, dia kata 3 kali dilambung shilling yang sama. So situasi dia dengan soalan nombor 1 tu mungkin tidak serupa lah. Nanti insyaAllah kalau kita jumpa yang betul-betul serupa, kita akan revisit. Okay, ada apa-apa nak tanya tak tentang latihan kendiri 5.3 sebelum kita bergerak? Tak ada cikgu. Tak ada Alright. Okay, saya nak bergerak ke satu nak menambahkan cabaran berfikir ni. Saya nak pinjam soalan nombor 3 ni. Saya nak pinjam soalan nombor 3 ni untuk situasi yang berikutnya. Alright. Sekarang ni kita ada duit shilling dilambung sebanyak 3 kali. Okay. X mewakili bilangan kali mendapat gambar. Okay. Dalam duit shilling ada gambar, ada nombor. Okay. Dan kita dah buat dalam dia punya X tu, tanda dia can be X R X pula dah silap tulis X sebab kita baling kita lambung 3 kali kan. Jadi X boleh jadi 0, 1, 2, 3 sebab kita lambung 3 kali. Alhamdulillah. Dan korang dah buat gambar rejah pokok. Okey, saya nak buat sedikit beza sikit. Saya nak modify soalan ni. Saya nak ubah tu 3 jadi 4. Okey, ada sebabnya ada sebabnya. Cuba kita tengok di sini. Apa kata kita kembangkan soalan nombor 3 tu kepada 4 lambungan duit shilling? Bagaimana pula rupa gambar rejah pokok? Okey, jadi ini dia gambar rejah pokok yang kita akan dapat. Okey. Yang korang buat tu sampai di sini saja. 3 kali saja, sampai ke sini saja. Okey, yang ini adalah additional. Okey. Kenapa saya nak buat tu? Sebabnya saya nak menceritakan sesuatu tentang formula
taburan kebarangkalian yang kita akan cover di section yang berikutnya nanti. Okey, cuba tengok ya. Untuk branch yang paling atas, okey, G ni gambar, N ni nombor, G gambar, sekejap saya guna laser pointer. Ini gambar. So dia boleh branch out kepada nombor atau nombor. Bermakna kalau kita tengok yang atas sekali, kita akan dapat kombinasi G, 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 G. Okay? Sebab kita, ini kesudahan yang kesemuanya gambar. Kita lambung shilling tu, dapat gambar 4 kali berturut-turut. Okay. Dan yang keduanya, sudah tentulah G, 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 N. Kan begitu? Okay, yang berikutnya apa pula kombinasi? Tolong saya. Tolong on mikrofon sekejap. Tolong saya sekarang ni. Apa dia? Dia punya kombinasi. GGNN. GGNG. Ya, GGNG dulu. Okey, kemudiannya? GGNN. Okay, good. Next. GNGG. Bagus. Next one. GN. NNN. GN. Okay, GN dulu. Next. GNNG. GNNG. Kemudian? GN. NN. GNNN. GNNN. Okey, dah berikutnya lah. Okey, satu persatu. Okey. Dan yang akhir sekali kita dapat nombor semuanya. Alright. Dan kita kiralah kebarang kalian untuk dapat setiap kesudahan tu. Okey, yang pertama ni ialah 0.5 darat 0.5 jadi 0.0625. Disebabkan kebarang kalian semuanya sama 0.5. Jadi ikut mana cabang pun semuanya 0.5 kuasa 4. Okey, kesemuanya pun 0.5 kuasa 4. Okey. Kalaulah kebarang kalian di 1/3, ini 2/3, jadi kiraan dia lain lah bukan 0.5 kuasa 4. Alright. So, berikutnya pun sama juga, semuanya pun sama 0.0625 semuanya mempunyai kebarang kalian yang sama. Okey. Sekarang kita nak cari kebarang kalian untuk setiap kesudahan. Bukan untuk setiap kesudahan, tetapi untuk setiap nilai X. Okey, kita nak tahu inilah. Okey, berapa nilainya? Okey, sebab kita lambung 4 kali gini, maknanya dia ada X hingga 4 lah. Ada X hingga 4. Jadi apa nombor dia? Jadi kita akan ambil, kalau kosong ni sudah tentulah datang daripada sinilah kan. 0.0625. Kalau X per 1 ni pula kita jumlahkan mana yang ada 1G. Ni, ini dan ini. Dan berikutnya pun begitu jugalah. Okey, saya ringkaskan dalam gambar rajah ni lah. Okey. Yang gambar rajah putih atas ni mewakili gambar rajah pokok yang kita buat sebentar tadi. Okey. Untuk kalaulah X bersamaan kosong, bilangannya ada satu saja. Okey, mana letak pointer? Okey. X bersamaan kosong, kalau tidak ada gambar langsung keluar, 4 kali lambung pun semua yang dapat nombor, hanya ada satu saja. Okey, satu kesudahan saja dengan X bersamaan kosong, tak ada gambar langsung. Kalau gambar ada sekali saja keluar daripada 4, dia ada 4 kali. Okey, kalau gambar tu keluar 2 kali, 2 daripada 4 tu, lambungan tu keluar gambar. Okey, ada berapa kesudahan? Ada 6. Alright. Saya tulis semuanya nombor ni warna merah. Ada pentingnya tu Dan sekiranya gambar tu ada 3, ada 4 kesudahan semuanya. Dan kalau semuanya gambar, ada 1 kesudahan saja. Okey. Yang saya nak highlight di sini ialah tentang ini. Nombor ini dari mana kita dapat. Okey. Di sini tadi kita dapat kerana kita menjumlahkan kesemua kesudahan yang ada 1 saja gambar, ada 2 saja gambar, 3 gambar, ada 4 gambar ataupun kosong gambar di situ. Okey. Tetapi katakanlah saya nak kembangkan jadi, ini ada 4 lambungan kan? Ini 4 lambungan.
Dia punya gambar rajah dah pun memenuhi skrin saya tadi. Dah penuh skrin saya tadi. Kalau kita kata 5 lambungan, 6 lambungan, 7, 8, 9, 10, takkanlah kita nak lukis gambar rajah ni. Gambar rajah pokok ni akan jadi berserabut. Kita tak mau lukis. Terlalu banyak. Jadi kita nak tahu cara nak mengira kebarang kalian untuk setiap nilai X. Kita nak tahu semua tu. Okey? Okey, jumlah ruang sampel ada 16 sebab ada 16 kesudahan semuanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Jadi bilangan ruang sampel ada 16. Okey, di sini kita dapat kebarangkalian sekiranya tidak ada gambar langsung, iaitu 0.0625. Okey, kebarangkalian yang sangat rendah. Kalau gambar ada 1, dia punya kebarangkalian dah tinggi sikit. 0.25. Cuba tengok nilai 4 ni. Cuba tengok. Dia dah jadi satu pendaraban. Kita kali saja dengan 0.504. Kalau bilangan gambar tu ada 2, dia punya kemungkinan dia lebih tinggi. 0.375. Tengok. Nilai dia 6. Sini 4, sini 1. Okay, kita nak define macam mana dapat nombor 6 ni tanpa kita melukis. Tanpa kita melukis gambar rajah pokok. Alright, di sini pula. Okay, di sini pula kalau gambar ada 3, iaitu 4 darab 0.54. 0.504 iaitu 0.25. Dah jadi sama dah value dia. Jadi sama dah value dia. Dan sekiranya kesemuanya pun gambar, dia ada satu instant saja. Kita jadi pendarab dia adalah 1. Dan dia akan jadi sama juga dengan nilai yang asal. Okey. Boleh ikut tak so far? Boleh ikut hopefully. Kalau ada soalan kita tanya sekarang. So far boleh. Jadi sekarang ni kita interested nak tengok dari mana datangnya. Macam mana kita nak dapatkan perkali ini tanpa kita lukis gambar rajah pokok. Okey, seterusnya. Tengok ni Alright, ini kombinasi kesudahan apabila tidak ada gambar. Yang ini pula ada satu gambar. Yang ini pula ada satu gambar, yang ini ada 2 gambar, ini ada 3 gambar, yang ini ada 4 gambar. Okey, saya nak tanya sedikit. Alright. Kita dapat perkali dia, kita dapat kombinasi ini ada 1, ini ada 4, ini ada 6, ini ada 4, ini ada 1. Saya nak tanya korang nampak familiar tak? Kau nampak ada satu yang biasa tengok tak? Tentang situasi ini. Cuba turn on microphone tak? Saya nak dengar. Ada tak kau rasa nampak sesuatu yang biasa, sesuatu yang familiar tentang bilangan kombinasi yang saya sebutkan ni? Gambar 1 ada 4. Kalau gambar 2 ada 6. Kalau gambar 3 ada 4. Gambar semua ada 1 saja. Ada tak sesuatu yang sangat strikingly familiar? Siapa tahu? Siapa tahu datangnya dari mana? Kita dah belajar ni sebenarnya ni. Ada. Tahu tak dari mana datang? Ada 2 yang tak. Tak sure you. Tak pasti. Kita sebenarnya belajar topik ni di bab yang lepas. Ini sebenarnya Soalan cikgu tadi apa? apa dia? Soalan cikgu tadi apa? Macam mana kita boleh dapat 1, 4, 6, 4, 1 kombinasi ni. Tengok kombinasi dia semua ni. Ada 4 kombinasi untuk 3G, ada 6 kombinasi untuk 2G, ada 4 kombinasi untuk 1G, ada 1 kombinasi untuk tak ada G, dan ada 1 kombinasi untuk semuanya G. Dari mana datangnya tu? Ada tak sesuatu yang korang pernah belajar sebenarnya dengan saya?
Sebab tu tukar-tukar tempat G dengan N tu lah cikgu kan. Ya, dia memang betul tukar tempat. Ya, saya nak something yang lebih tepat lagi. Datangnya dari mana ni nombor-nombor ni? 14641 ni. Datang dari mana nombor-nombor ni? Bilangan sunan apa? Saya nak bagi tahu dia datangnya daripada topik yang lepas, bab 4. Dari mana tu? Gabungan kod. Gabungan. Betul. Siapa yang jawab tu? Ulia. Gabungan. Kita ada guna formula apa? 4C1. Ingat tak? Ini 4C0. Choose. 4 choose 1. From 4 choose 2. 4 choose 3. 4 choose 4. 4C0, 4C1, 4C2, 4C3, 4C4. Sebab tu saya kata topik ini ada kait rapat dengan pilihan atur dan gabungan. Tengok guna kalkulator masing-masing pun boleh. 4C0. Okey, maknanya daripada 4 tu kosong gambar. Kalau 4 kosong gambar ada satu kombinasi saja. Kalau ada satu gambar 4C1. Allah answer pula dah. 4C1. Daripada 4 ada satu gambar saja. Ada berapa kombinasi? Ada 4 kombinasi. Okey, kalau dari 4 ada 2 gambar. Ada berapa kombinasi? Ada 6. 4C3. Daripada 4 ada 3 gambar. Ada berapa kombinasi? Ada 4. Dan akhirnya 4C4. Allahu Akbar. 4C4. Daripada 4 lambungan tu, keempat-empatnya pun gambar. Ada berapa kombinasinya? Ada satu saja kombinasi. Jadi di sinilah datangnya apa tu nilai per kali tu. Macam mana? Boleh ikut tak sayang? Nampak tak sekarang? Ini semuanya adalah permasalahan kombinasi. Faham cikgu? Faham Ada apa-apa nak tanya tak? Tadi dah jelas. Alright. Okay, so sekarang kita dah ada inter-chapter punya interaction Topik taburan keberangkian dengan topik gabungan. Dia ada kena-mengena. Alright. Okay, sekarang ni challenge seterusnya. Kita nak menggunakan formula gabungan dalam taburan keberangkalian. Apa kata, cabaran seterusnya. Apa kata kita kembangkan soalan 3 tu daripada 4 lambungan jadi 5 atau 6 atau lebih, mungkin 10 lambungan. Bagaimana pula rupa gambar raja pokok tu? Tak payahlah lukis gambar raja pokok tu, buang masa saja sebab berserabut. Okay? Jadi kita buat guna formula tu tadi. Alright? Tak payah lukis gambar raja pokok. Tak boleh dah. Tak mampu dah. Banyak sangat nak lukis. Cabang-cabang dia terlalu banyak. Sekarang katakanlah kita ambil lambungan tu ada 5. Jadi nilai N adalah 5. Nilai N. Ingat kan NCR. Jadi N tu sekarang jadi 5. Ada 5 lambungan. Okay? R tu adalah kesudahan. Kesudahan dia, bilangan R tu adalah bilangan gambar tu berapa banyak. R. Okay. Jadi kita tengoklah. Kalau PX bersama dengan kosong. Berapa? Jadi kita guna 5C0. NCR NCR. Darab dengan 0.5 kuasa 5. Macam tu. PX bersama dengan 1. Bersama dengan 5C1 darab 0.5 kuasa 5 juga. Dan begitulah seterusnya. Darab 0.5 kuasa 5. Ini simple sikit sebab dia punya kebarangkalian dia adalah 0.5. 0.5 untuk gambar, 0.5 untuk nombor. Jadi dia jadi lebih mudah. Tapi kita akan nak tengok situasi yang lebih complicated. Kalau kebarangkalian dia bukan 0.5. Itu dia jadi complicated sikit lah. Ini disebabkan dia punya kebarangkalian sama. Jadi kita ambil kebarangkalian tu kuasa 5 saja. 5C3 darab 0.5 kuasa 5. PX kuasa 4. X bersama dengan 4. Jadi 5C4 darab 0.5 kuasa 5.
Px sama dengan 5. Sama dengan 5 C5 darab 0.5 kuasa 5. Jadi berapa nilainya kita boleh guna kalkulator. Okay, kita cuba first view dululah. Cuba sini Kita tengok file 5C0. 5C0 sudah tentulah sama dengan 1. Okay, 5C0 sama dengan 1. Okay. Darab 0.5 kuasa 5. Jadi ni dia. 0.03125. 0.03125. Kalau X bersama dengan 1 pula, kita guna 5C1 darab dengan 0.5 kuasa 5. Dapatlah ini. Okey. 0.15625. Seterusnya 5C2 pula. Ada dua gambar. Darab 0.5 kuasa 5. 0.3125. Okey. Yang seterusnya dia akan jadi sama. Dia akan berulang balik. Jadi sama balik. 0.15625. Dia akan jadi sama balik. Dan 0.03125. Dia akan jadi sama balik. Okey. Kalau kita buat graf dia akan jadi ini Px bersama dengan R. Ini pula R. Dia akan jadi jenilah 0, 1, 2, 3, 4, 5. Lebih kurang beginilah bentuk dia. Bar lebih kurang lah. Dia dah sudah menghampiri bentuk yang kita panggil sebagai bell shape. Sudah menghampiri dengan bentuk yang kita panggil sebagai bell shape. Begitu. Okey, boleh faham tak? So far boleh faham juga. Okey, jadi di sinilah kita dapat penggunaan formula gabungan. Ada apa-apa nak tanya tak? Tak ada issue. Alright. Okey, jadi saya nak sekarang ni saya nak membuatkan soalan tu jadi lebih complicated. Saya nak pinjam soalan nombor 2 ni. Soalan nombor 2 ni yang korang dah buat semua dah. Pada tahun 2016 didapati 38% kereta yang dibeli oleh sebahagian rakyat Malaysia berwarna putih. Memang betul pun sebenarnya kalau korang tengok ke jalan raya memang banyak kereta warna putih. Warna lain tak sebanyak warna putih. Warna putih yang paling banyak sekali dekat jalan raya. Saya pun heran kenapa orang suka warna putih. Mungkin sebab dia memantulkan cahaya kot. Dia tak kurang panas. Saya tak pernah beli kereta warna putih. Sebab saya rasa kereta warna putih tu cepat kotor. Tapi ramai orang beli kereta warna putih. Okey. So dia kata jika dua orang pembeli dipilih secara rawak, X mewakili bilangan pembeli kereta putih. Jadi kita katakan X ni boleh jadi 0, boleh jadi 1, boleh jadi 2. Okey. Dan begitulah kita lukis gambar raja pokok dan tentukan taburan kebalian bagi X. Okey, saya nak lainkan sedikit. Saya nak tambahkan cabaran dia. Cabaran dia apa? Soalannya sama juga, tapi bukan 2, tapi 4 orang. Jadi 4 orang. Ini cabaran dia. Cabaran dia kita nak ambil 4 orang, bukan 2. Jadi gambar raja pokok dia akan menjadi lebih elaborate. Jadi kat sini nilai X ni dah jadi apa dia? Nilai X dia kalau ditentukan oleh variable R, jadi R adalah bersama dengan 0, 1, 2, 3, 4. Alright. Itu X. Okey. Nak lukis gambar raja pokok, jangan tak payah lukis, saya dah buat. Ni dia rupa dia. Okey. Alhamdulillah. Okey, saya dah letak dah semuanya informasi yang penting. X diwakili oleh R ialah 0, 1, 2, 3 atau 4. Kebarangkalian untuk kereta putih, saya gunakan pembalik ubah Y lah. Kereta putih yes 0.38. Kereta putih no ialah 1 tolak 0.38 iaitu 0.62. Itu semua pun korang dah buat juga dalam latihan kendiri 5.2 ke 5.3 lepas tu. 5.3 soalan 2 tu korang dah buat dah semua. Jadi beginilah jadi gambar raca pokok dia.
Yang korang lukis tu sampai kat sini saja sebab 2 kereta saja. Tapi gambar rajah saya buat ni untuk 4 kereta dipilih secara rawak. Alright. Jadi di sini kebarangkalian dia 0.38 untuk kereta putih. 0.62 untuk kereta yang bukan putih. Dia berbeza dengan contoh yang tadi sebab 0.5 kedua-duanya. Kali ni dia lain. Okey, cuba tengok kebarangkalian untuk keempat-empat kereta tu putih ialah 0.38 dibahagi pula. Dikuasakan dengan 4. Tengok 4 tu saya warna merun. Didarabkan dengan 0.62. 0.62 ni kebarangkalian untuk kereta bukan putih. Kuasa apa? Kuasa 4 tolak 4. 4 tolak 4 tu maknanya kuasa kosong lah. Ini maknanya kuasa 0.62 kuasa kosong ataupun bersama dengan 1. Okey? Jadi kita dapatlah jawapan ini. Kita dapat jawapan ini. Okey? Dan seterusnya untuk YYYN kita akan dapat 0.38 kuasa 3. Tengok dia punya kuasa dia dah berkurang. Yang ni kuasa 4. Untuk semuanya putih kuasa 4. Ada 4 kereta putih, ada kuasa dia 4 lah. Kalau 3 kereta putih kuasanya 3 lah. Didarabkan dengan kebarangkalian untuk kereta tu bukan putih iaitu 0.62 kuasa 4 tolak 3. Okey. Ini 3 ni pun warna sama dengan warna marun ni. Sebab mewakili 3 biji kereta warna putih. Dan 4 ni adalah bilangan kereta yang kita pilih. Jadi sebab itulah 4 tolak 4, 4 tolak 3. 4 kereta yang dipilih tapi 3 tu kereta putih. Jadi 0.62 kuasa 1. Ini jawapan dia lah apabila kita darabkan. Dan seterusnya pun sama juga sebab ini pun 3 kereta putih. Jadi kuasa 3 dan kuasa 1. Yang ini pula 2 kuasa kereta putih. Jadi 0.38 kuasa 2 sebab 2 kereta putih. Dan sini pula kebarangkalian untuk kereta tu bukan putih ialah 0.62 kuasa 4 tolak 2. 4 tu macam saya cakap tadi kesemuanya 4 tolak 2. 2 tu kereta putih dan ini jawapan dia. Seterusnya 3 kereta putih, 2 kereta putih, 2 kereta putih, 1 kereta putih. Tengok sini. 0.38 kuasa 1 sebab 1 kereta putih. 0.62 kuasa 4 tolak 3, 4 tolak 1. 4 jumlah kereta, 1 kereta putih jadi kuasa 3 di sini dan dapat jawapan ini. Ini pula 3 kereta putih, 2 kereta putih, 2 kereta putih, 1 kereta putih, 2 kereta putih, 1 kereta putih, 1 kereta putih dan tiada kereta putih. Apabila tiada kereta putih 0.38 kuasa kosong iaitu bersama dengan 1. Dan di sini adalah 0.64 kuasa 4, kosong kereta putih. Jadi di sini kita nampak macam satu pattern, satu corak yang kita boleh later on tukarkan kepada bentuk formula. Okey. So far boleh ikut saya tak? Penerangan saya ni? Boleh cikgu. Boleh? Ada soalan apa-apa tak? Tak ada Tak ada lagi cikgu. Okey Okey, ini gambar rajah pokok tadi. Saya pinjam situ sekejap. Alright. Jadi ini semua key information tadi tu. Jadi kita nak tahu Px bersama dengan R bersama dengan berapa untuk setiap nilai X. Remember X ni ada antara 0, 1, 2, 3, 4. Alright. Kalau nak tanya tolong hentikan saya interrupt tak mengapa Okey, kalau R bersama dengan 0 bermakna kebarangkalian X bersama dengan 0. Maknanya tiada kereta putih. Maknanya situasi ini satu sajalah. Itu adalah bersamaan dengan 4C0. Okey, kombinasi tadi tu. Darab dengan 0.38. Ini adalah kebarangkalian untuk kereta tu putih. Kuasa 0 sebab tak ada kuasa putih. Darab dengan 0.62 kuasa 4 tolak 0. Jadi 4C0 ni 1. Darab 0.38 kuasa 0 1 juga.
Jadi sini 0.62 kuasa 4 jawapan dia. Saya dah kira dah semuanya. 0.14776. Kalau R bersama dengan 1. Jadi P, X bersama dengan 1. Jadi 4C1. Okey. Maknanya ada daripada 4 ada satu kereta putih. Iaitu nilainya 4 lah. 0.38 kuasa 1 lah sebab satu kereta putih. 0.62 4 tolak 1. Okey, 4C1 bersama dengan 4. Darab dengan 0.38 darab dengan ni kuasa 1 lah. Darab dengan 0.62 kuasa 3. Iaitu bersama dengan 0.36226 dan seterusnya kita teruskanlah. Okey. Okey, jadi ini dua kereta putih dan 4C2. Kuasa 2. Kuasa 4 tolak 2. Jadi 4C2 ni bersama dengan 6. Okey, ini 0.38 kuasa 2 darab 0.62 kuasa 2. 0.33304. Okey, 3 kereta putih. 4C3. 0.38 kuasa 3 sebab 3 kereta putih. 0.62 kuasa 4 tolak 3. 3 kereta putih daripada 4. Jadi 4C3 ni bersama dengan 4. Okey, dia ada ulang dah. Jadi 4 kat sini. Darab 0.38 kuasa 3. 0.62 kuasa 1. Jadi 0.13 Okey, tidak sama dengan nilai ni Walaupun nilai perkali dia dah repeat 4 dengan 4 ni, tapi nilai dia tak sama sebab kebarangkalian dia berbeza. Ni terakhir sekali R bersama dengan 4. 4 kereta putih, jadi 4C4. 0.38 kuasa 4. 0.62 kuasa 4 tolak 4. Jadi 4C4 ni 1. 0.38 kuasa 4 darab dengan 1. Sebab ini kuasa kosong. 0.62 kuasa kosong jadi 1. Jadi bersama dengan 0.02085. Kalau kita jumlahkan kesemuanya, kita campurkan ini, campur itu, campur itu, campur itu, campur itu, bersama dengan 1 jawapan dia. Kalau kita campurkan semua. Campurkan semua jadi 1. Okey, boleh ikut tak? Ada apa nak tanya tak? Boleh. Okey. Jadi di sini saya nak ceritakan tentang pattern dia. Dan daripada aktiviti ini kita dapat buat formula. Formula dia seperti ini. Formula kebarangkalian binomial. Okey. Untuk kebarangkalian X bersama dengan R, iaitu NCR. NCR, formula kombinasi yang kita belajar tu, gabungan didarabkan dengan PR, P kuasa R dan didarabkan dengan Q, N tolak R. P tu apa dia? P tu ialah kebarangkalian kejayaan. Okey. Yang ni korang tak belajar lagi ni. Tentang kejayaan ni tak belajar lagi. Tapi maksudnya, kita berjaya memilih kereta putih lah maksudnya. Okey. Iaitu P. Diberi oleh huruf P. P huruf kecil. Dan Q pula adalah kebarangkalian kegagalan. Maknanya kita pilih, kita tak dapat kereta putih. Kita dapat kereta yang bukan putih. Sudah tentulah 1 tolak P. 1 tolak P. Jadi Q kuasa N tolak R. Okey, jadi ini dia formula dia yang kita akan guna. Dan yang ini kena ingat. Kalau tak ingat pun, dia kena cari balik dalam list formula dalam kertas soalan. Sepatutnya adalah. Okey, kalau terbaik sekali kalau dapat ingat. Ataupun paling kurang pun boleh memahami. Kalau korang boleh faham, selalunya tak perlu ingat. Sebab dia melekat terus. Dia terus melekat dengan kita. Kita tak payah cuba menghafal pun formula ni. Sebab kita tahu. Okey, ada apa-apa nak tanya? Tak ada apa topik dia berat sikit So far tadi. Alright. Okay. Alright. Hopefully tak mengantuk lagi. Kalau mengantuk buat kopi Okay, cikgu.
Alright, kita akan guna formula ni nanti. Dalam latihan kendiri 5/4 kita akan guna. So, contohnya saya dah cerita dah tadi dekat sini. Okay, so hopefully korang boleh tahulah macam mana nak guna dia. Alright, kita move on. Sebelum kita tengok contoh dan latihan, kita tengok dulu yang ni. Jadual dan graf taburan kebarangkalian. Alhamdulillah. Jadual dan graf taburan kebarangkalian pun boleh ubah rawak diskret. Okay, kita tentang cerita diskret. So far kita tak cakap lagi dengan yang continuousnya. Kita cakap pasal diskret saja. Yang continuousnya kita belum cakap lagi. Kebanyakannya soalan ni berkenaan dengan situasi diskret. Later on, section yang last kali kita akan cerita tentang continuous. Alright. Selain gambar rajah pokok, taburan kebarangkalian setiap pembuli ubah rawak diskret X boleh diwakili dengan jadual dan graf. Okay. Kita boleh buat jadual dan graf. Jadi kita kena ada bawa kertas graf hari ni. Ada bawa kertas graf tak semua? Saya lupa nak ingatkan. Ada bawa tak? Saya memang tak ada kertas graf. Tak ada? Okay, kalau tak ada, kena agak-agak dalam kertas kosong lah. Okay. Sebenarnya saya dah ingatkan ni. Saya lupa nak ingatkan saya lagi. Okay. Jadual dan graf akan memaparkan nilai pembuli ubah rawak yang mungkin beserta kebarangkalian yang sepadan bagi setiap kesudahan. Okay, tak payah study sangat dengan semua ni. Kita tengok dulu contoh 4. Di sebuah kilang, seorang penyelia ingin memeriksa kualiti suatu jenis produk secara rawak. Dia punya soalan dia can be very very confusing, boleh jadi panjang. Jadi korang kena dapatkan main point daripada soalan dia. Terdapat 3 buah produk J dan 5 buah produk K. Semua informasi ni semuanya penting. 3 produk J dan 5 produk K di dalam sebuah kotak. Penyelia itu akan mengambil satu produk secara rawak. Okey, mengambil satu produk secara rawak dan jenis produk akan dicatatkan. Okey, akan dicatatkan. Dicatatkan produk tersebut akan dimasukkan semula ke dalam kotak dan proses pemeriksaan kualiti produk ini akan dilakukan sebanyak 3 kali. Okey, tengok sini informasi yang penting dia. 3 produk J, ada 5 produk K. Produk tu dia akan diambil dan dicatatkan dan dimasukkan semula. Ini informasi yang penting juga ni, dimasukkan semula. Kalau produk yang dia dah ambil tu dicatatkan, dia tak masuk semula dalam kotak, dia dah jadi lain. Okey, cara pengiraan dah jadi lain. Tapi sekarang ni produk tu dimasukkan semula dalam kotak. Jadi ini penting ni. Mungkin korang tak nampak lagi kenapa pentingnya. Nanti kemudian nanti korang baru realize kenapa penting. Dan pemeriksaan dilakukan sebanyak 3 kali. Katakan X mewakili bilangan kali produk K diperiksa. Mana X ni mewakili produk K. Okay, X ni mewakili produk K. Produk K ada 5. Produk J ada 3. Okay, soalan pertama. Tuliskan X dalam bentuk tata tanda set. Ini tak susah. Korang dah buat banyak kali dah. X bersamaan dengan 0, 1, 2, 3. Sebab 3 kali kan. Okay, saya buat macam ni pun boleh kan. Kalau buat sebegini pun boleh juga. Saya wakilkan dengan R. Ni boleh jadi 0, 1, 2, 3. Alright. Lukis satu gambar rajah pokok untuk mewakilkan semua kesudahan yang mungkin bagi X. Okay, gambar rajah pokok. Okay, by the way, ada 3 produk J. Produk J, ada 5 produk K. Apa kebarangkalian untuk dapat produk K? Produk K ataupun produk J dululah. Produk J adalah 3/8 sebab ada 8 semuanya. Produk tu ada 8, 3 tambah 5, 8. Okey. Dan kebarangkalian untuk dapat produk K adalah 5/8. Ini kena tahu dululah. Okey.
Maknanya 5 produk K, semuanya ada 8. Jadi 5/8. Okay, kalau kita nak buat, boleh. Saya dah buat dah sebenarnya. Sekejap ya. J, K. 3 kali kan. J, K, J, K. Okey, beginilah. Ini 3/8, 5/8. 3/8, 3/8. Banyak kerja ni Soalan macam ni memang banyak kerja. Jadi kesudahan dia ini J, J, J. Ini pula J, J, K. K. Ini pula JKG. J, K, J. Ini pula J, JKK. K, K. K, J, J. Tak apalah kita bersusah-susah dahulu. Nanti kita bersenang-senang kemudian. K, K, J. Dan yang terakhir sekali, semuanya pun produk K. K. K, K, K. Jadi X bersama dengan R. Okay, kalau X sama R. X ni mewakili produk K. Jadi sini tak ada K, jadi kosong lah. Sini ada 1K, 1K, 2K, 1K, 2K, 2K dan 3K. Okay, so dah jawablah soalan B. Alright. Okay, soalan C dia, senaraikan taburan nilai X serta kebarangkalian masing-masing dalam satu jadual dan seterusnya lukis satu graf untuk mewakili taburan kebarangkalian X. Okay. Kita nak buat jadual dan juga graf. Jadi saya nak pinjam sekejap tulisan kita ni. Saya bubuh kat sini. Okey, jadi apa dia? Okey, ini apa dia? Px -0. Maknanya dia jadi okey, nilai n bersama dengan 3 sebab 3 kali lontar kan. 3 kali lontar. Betul lah? 3 kali lontar. Alright, apa lagi? Nilai P, kebarangkalian kejayaan, iaitu 5/8. Tak boleh. P bersama dengan 5/8. Ini maksudnya kita pilih dapat produk K. Okay. Dan Q pula adalah 1 tolak 5/8 ataupun kita dah kira dah tadi 3/8. Ini kalau kita dapat produk J. Okey. Jadi 3C kosong darab dengan P kuasa kosong darab dengan Q. P kuasa kosong tu 3/8 lah. P kuasa kosong. 5/8 darab dengan 3/8. Ini kalau gagal. Yes. Ini bersamaan dengan basically 3/8 lah. 3/8 kuasa 3. Ataupun 27/512. Ataupun dalam perpuluhan 0.0527. Saya dah kira lah ni. Okey. 3C1 darab dengan 5/8. Kebarangkalian berjaya dapat K kuasa 1. 3/8 kuasa 2. Kalau kita nak guna gambar rajah pokok ni pun boleh juga. Kira segi mana yang korang jawab soalan penilaian kendiri 5.3 pun boleh juga. Guna cara formula ni pun boleh juga. Jadi bersama dengan 3 darab 5/8 darab 9/64. Ya, betul. Jadi
Jadi 45. Ya. Jadi 135 betul lah, 135. 512. Saya cuba cek balik lah. 3 C1 darab 5/8. Allah, mana dia punya? Tak apalah, 5/8 tak apalah. Darab kurungan 3/8 kuasa 2. Dapat betul lah. 135,512 betul. 0.2637. Alright. PX disama dengan 2. Okey, 8 kuasa 1. 3C2 ni bersama dengan 3 juga. 25/64 darab 3/8. Dia jadi bersama dengan 225/512. Ataupun 0.4395. Alamak. Boleh lah tu. Okey, P X sama dengan 3. Ini yang terakhir. Satu darab 503. 125/512. Okay. 0.2441. Okey, jadi kita penuhikan dia jadual dia. Kalau kosong 0.0527. 0.0527 plus 1 0.2637. Kalau 2 0.4395. Kalau 3 pula 0.2441. Jadi kita kena gulukirlah R. R ini pula P X sama dengan R kat situ. Jadi ini 0, 1, 2, 3. Tolong faham cara nak lukis graf ni dengan cara nak mengira semua ni. Sini saya bubuh 0.1 boleh kot. 0.1. Tak boleh. Sekejap. Saya ni balik. 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5. Okey, cukup dah tu. Alright, kita tengok. Kalau X sama 0, dia 0.05. 0.0527. Lebih kurang kat sini. Yes. Kalau 1 pula 0.26. 9623. 0.26 kat sini lebih kurang. Kalau 2 0.4395. 0.4395 dekat 0. Dekat sinilah. Dekat dengan 0.44. Dan yang terakhir sekali 0.24. Lebih kurang kat sini. Jadi kita dah nak siap dah. Bubuhlah garisan merah jugalah, tak kisahlah. Sekejap. Guna PowerPoint. Insert line. Sekejap format shape. Warna merah lah kita ambil. Okey, ni dia. Korang kena reti nak lukis grafnya. Pastikan korang faham semua ni.
Macam itulah cara dia. So boleh faham tak? Boleh faham hopefully. Boleh. Okay. Kita bergerak ke next one. Ada apa-apa nak tanya tak? Okay, tak ada, kita tengok contoh 5 pula. Okay, ini contoh terakhir sebelum kita masuk latihan kendiri. Latihan kendiri 5.4. Kita akan cuba buat di sini. Kalau tak sempat, macam tak sempat saja, kita buatkan sebagai homework. Kalau yang tak ada kertas graf tu, itulah masa untuk beli kertas graf. Okey, soalannya 70% daripada murid tingkatan 5. Dah ada satu informasi yang sangat penting dah, 70%. Daripada murid tingkatan 5 Dahlia memperoleh grade A dalam ujian akhir tahun bagi mata pelajaran sains. Okey, 70%. Maknanya probability kebarangkalian untuk pilih student yang dapat grade A dan sains adalah 70% ataupun 0.7. Dua orang murid dipilih secara rawak daripada murid-murid kelas itu. Jika X mewakili bilangan murid yang tidak mendapat grade A. Oh, tidak dapat grade A. I see. So, kebarangkalian kejayaan ini sebenarnya sekarang ni ialah 0.3 lah. Sebab kejayaan ni define kalau kita select murid itu secara rawak, kita akan dapat yang tak dapat A. Kita dapat student yang gagal skor A, dapat B, C dan sebagainya lah. Bina jadual untuk menunjukkan nilai yang mungkin bagi X dengan tebaran kebalian masing-masing. Seterusnya lukis satu graf menunjukkan tebaran kebalian X. Alright. Jadi, kita katakan X. X ni kalau kita tak dapat, kita pilih, dia tidak dapat grade A. Dia tidak mendapat grade A. Ini X. Ini X. Dia tidak dapat grade A. Jadi X ni dia boleh jadi 0, 1 atau 2. Sebab dia nak pilih 2 orang student saja ya. Boleh jadi dia pilih tak dapat seorang pun, ataupun 1 ataupun mungkin 2. P. Katakanlah P apa A. A ni maknanya dapat A lah. Okey, dapat grade A. Persamaan 0.7. Maknanya P, katakanlah M lah. Tak dapat. Tak dapat grade A. Itulah 1 tolak 0.7. 0.3. Alright. Jadi itu dia punya informasi dia. Kita buat yalah, kita buat aktiviti kita. Jadi P X bersama dengan 0. Okay, informasi tadi N adalah bersama dengan 2 sebab 2 murid dipilih. Jadi NCR 2 C0 darab darab 0.300 darab 0.702. Jadi 1 darab 1 darab 0.702 iaitu 0.49. Okey, jadi 0.49. Px bersama dengan 1. Darab 0.701. Jadi sama dengan 2 darab 0.3 darab 0.7. Okey, betul lah tu. 2, betul. Jadi 0.42. 0.42. Px bersamaan dengan 2 iaitu 2C2 0.302 0.700. 1 darab 0.302 darab 1 iaitu 0.09. Jadi kita isilah kat sini 0, 1, 2. Macam mana ni Ni boleh lah.
Alright, kalau 0.1, kalau kosong, X sama 0, 0.49. 0.49 dekat sini. Kalau X sama 1, 0.42. 0.42 dekat sini. Dan sekiranya 2, 0.09. Dekat sini. Tu dia. Okay. Saya nak pinjam bar sekejap sini. Alright. Okey, dah dapat dah. Dah siap. Okey, boleh ikut tak ni? Boleh ikut. Alright. Ada apa Boleh soalan juga. tak? InsyaAllah tak ada cikgu. Okey, kalau tak ada soalan, kita teruskan dengan latihan kenduri 5.4. Alright, 5.4. So, 5.4 ni kena lukis graf ke? Kena lukis graf. Tak apa, kita buat calculation dulu. 5.4. 5.4. Okey. Masa tinggal 15 minit. Kalau tak sempat, kita buat ni sebagai homework. Tapi kita cuba buat lah setakat mana yang boleh di sini. Supaya apa-apa saja soalan boleh dirungkaikan di sini. Formula yang kita nak pakai. P, X sama dengan R. Sama dengan N CR. P kuasa R. Q kuasa N tolak R. Okay, teruskan. 6 dari 10 orang murid dipilih secara rawak. 6 dari 10. Informasi penting tu kita gariskan. Kem kepimpinan peringkat edaran. 5 orang dipilih secara rawak. 5 ni. Ramai ni. Okay, X ni mewakili bilangan murid yang menyertai kem kepimpinan. Alright. Your show. Okay, sebelum tu saya nak tanya, apa nilai R, apa nilai N? N berapa? 10. N 10. Ha. 5 cikgu. 5. Sebab 5 orang dipilih rawak. 6. Okay. Nilai P berapa? Kebarangkalian kejayaan. Maknanya 5 orang P ni adalah kita pilih murid tu menyertai kepimpinan. Apa nilai P? Kebarangkalian kejayaan. Atau kita kata P ni bersama dengan PK lah. K ni mewakili orang pelajar terpilih untuk menyertai kem kepimpinan. Apa dia? Semuanya ada dalam soalan tu. Berapa? Dia, kalau P tu mesti, kalau kat soalan ni 6 tu mesti bagi 10 cikgu. Ya, betul. Sebab dia kata 6 dari 10 orang. Maknanya 80 lah. Ataupun 3/5. Jadi itu dia nilai P. Nilai Q pula 2/5. 2/5 ataupun kita pakai P K tanda, maknanya yang bukan tidak terpilih untuk menyertai kem kepimpinan. Itu 1 tolak 3/5 iaitu 2/5. Alright. Yang seterusnya korang buatlah. X pula apa dia? X ialah R. Apa nilai R? Yang mungkin bagi R. 0. Lagi? 1, 2, 2, 3, 4, 5. 5. Okey, ada lagi tak? Tak ada. Habis, tu saja. Alright, good. Okey, seterusnya apply saja formula di atas tu. Untuk cari kesemuanya. Px bersama dengan 0. Px bersama dengan 1. Ini kalau nak buat gambar ajar pokok memang gila lah.
Kira tu, guna formula. Kalau dapat yang ini bagi tahu saya. Dah dapat Px sama dengan kosong, bagi tahu saya cepat-cepat. Ingat Px bersama dengan kosong maknanya R adalah bersama dengan kosong lah. Ganti saja dalam formula tu. Okay. Ini R bersama dengan kosong, R bersama dengan 1, R sama dengan 2. P sama dengan X sama dengan 0, 0.01024. Alright. Okay lah. Betul tu. Sekejap Maknanya 5 si kosong. Allah Akbar. Sekejap. 5 si kosong. Dia 5 si kosong darab 3/5 kuasa kosong. Betul lah. 2/5 kuasa 5. 0.0124 kan? 24. Betul kan? Alright, good. Betul tu. Next. Banyak kiraan ni. Kalau silap satu habis. Calculator make sure betul-betul key in Jangan guna NPR pula. Ni itu pilih atur CR kombinasi gabungan. Pastikan betul. Bila guna pecahan, kita guna kurungan dalam kalkulator Kurungan dalam kalkulator, jangan lupa. Kalau tak mau guna tu guna perluhan 0.6. Ini 0.4. Allah. 0.6 dan 0.4. Kalau guna 0.6 tak payah guna kurungan. Kalau guna 3/5 kena guna kurungan dalam kalkulator. Jangan silap. Silap habis markah. Sian. Sayang. Yang kedua 0.0768. Ya, betul. Okay, siapa tu? Ulia. Ulia, very good. Okay, nak buat pecahan pun boleh Nak buat perpuluhan pun boleh. Betul? Yang ketiga 0.2304. Yes, betul. Yang lain dapat tak? Dapat je. Dapat je. Alright, good. Yang ketiga 0.3456. Alright. Net dapat 0.2592. Ya, betul. Yang last kali 0.07776. Yes. 0.0776. Alright. So, data dah ada. Kita buat jadual satu dan melukis graf. Ada kertas graf kan?
Alright. Okay, buat satu jadual, lukis graf. Saya lukis graf saya kat sini. Kosong satu. Kosong tujuh. 6. Kosong 23. 23. Kosong 34. Oh, okey. Kosong 34. Kosong 34 dia menang. Oh, sini. Kosong 2592. 25 26 lah. Okey. 7 76. Saya guna komputer ni cepat sikit lah melukis. Yang lain tu guna pensel ataupun baris lah, kita graf. Gunakan skill yang sesuai lah yang logik lah. Okey, saya dah siap dah. Kalau korang dapat graf yang lebih kurang macam ni, betul lah. Pada yang tak ada kertas graf tu, beli kat kedai. Rasanya kedai stationery buka lagi rasanya. Lockdown ni masih buka, tak silap saya. Okey, cikgu. Okey, sekarang dah pukul 5 dah. Hopefully korang dapat graf macam ni lah. Saya akan share note ni. Soalan yang berikutnya buat sebagai homework lah. Ada berapa soalan ya? 3. Ada 3 soalan je. Semuanya buat graf. Method dia tak silap saya semua pun lebih kurang serupa sajalah. Okey, hopefully korang dapat faham apa yang saya ajar ni. Kalau dapat nak tanya, tolong tanya sekarang. Tak ada je. Tak ada Tak ada, cikgu. Okay, Jelas cikgu semua. alright, good. So kita jumpa lagi hari apa? Hari Khamis nanti kita tunjuk doa lah. Lupa lah. Hari Rabu 3:30. Okey. Rabu 3:30. Okey, assalamualaikum.